Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna fahma. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang besar Tuan Imam yang telah memimpin solat maghrib kita sebentar tadi, Ustaz Zul dan pegawai imam-imam yang sempat hadir bersama pada malam ni. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Korea Masjid Kampung Paya, Tuan Haji Zainal Azim, Setiausaha dan Bendahari serta jawatan kuasa yang sempat hadir bersama pada malam ni. Pimpinan-pimpinan masyarakat, cikgu-cikgu, tuan-tuan guru, kaum-kaum ibu, kaum bapa, tetangga-tetangga masjid yang sempat hadir bersama, jawatan kuasa surau dan jemaah-jemaah surau berdekatan, hadirin hadirat sedang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada malam ni, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menunaikan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala buat bekalan kita dunia akhirat insya-Allah taala. Jadi insya-Allah kita menyambung kembali pengajian kita Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah, iaitu dalam membicarakan tentang zikir-zikir yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian sahabat baginda. Mudah-mudahan zikir-zikir ini dapat jadi contoh ya untuk diamalkan oleh kita semua dalam usaha kita untuk mendapatkan keredaan Allah. Seterusnya kita dimasukkan di kalangan orang-orang yang mendapat kebaikan dunia akhirat dan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada neraka. Itulah yang kita doakan setiap hari tuan-tuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tiga benda cukup besar pada kita ni. Yang pertama, kita minta di dunia pun kita dapat kebaikan. Ya, sebagai hamba Allah ni, jangan kata di dunia ni kita kata diseksa pun tak apa. Berapa ramai yang boleh tahan dalam seksaan dunia ni tuan-tuan kan. Sedangkan hari ini kita berhadapan dengan wabak pun banyak yang imannya tergugat. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan masalah ekonomi sikit pun berapa banyak iman yang tergugat. Diuji oleh Allah dengan peluang pekerjaan yang semakin sempit, berapa banyak imannya tergugat. Jadi macam-macam lah. Jadi ujian tu belum besar mana pun, tapi Allah Ta'ala dah bagi ujian ni. Jadi maknanya dunia ni pun kalau boleh kita mau dalam keadaan kita sentiasa mendapat kebaikan daripada Allah. Yang keduanya, akhirat juga kebaikan. Lagi kita mau ya, seksa kuburnya dijauhkan, soal jawab dalam kuburannya dipermudahkan, sakaratul mautnya dipermudahkan oleh Allah, hisabnya dipermudahkan oleh Allah, tuntutan-tuntutan luggage ya, yang kita bawa besok di akhirat pun dipermudahkan oleh Allah. Jadi ini semua kebaikan di akhirat. Dan yang ketiganya ialah kita minta supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Bila tidak dimasukkan ke dalam neraka ni, ya maknanya dimasukkan ke dalam syurga. Jadi bahasanya tu ya agak lain sikit lah kan. Maknanya dijauhkan daripada neraka. Ya, jadi maknanya tuan-tuan, inilah doanya walaupun mudah tetapi sempurna. Ya, nak senang pun itu, nak kaya pun itu, nak sehat pun itu, itulah doanya yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita menyambung yang lalu, iaitu zikir ketika mana kita masuk ke dalam rumah. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza dakhaltum buyutan, apabila kamu masuk ke dalam rumah, itu firman Allah. Itu firman Allah tuan-tuan. Macam saya kata dengan tuan-tuan lah, soalan cikgu Ma'aris ya, minggu sudah tu kan. Dia bila datang ya, ranking tu, kita nak mengamal sesuatu tu ikut pada ranking. Jadi tersusun lah. Kalau ayat Quran itu pun kalau kita membacanya tersusun.
Dulu orang tua dulu, kenapa dia baca Fatihah lepas sembahyang? Tak terus baca ayat kursi. Walaupun banyak dengar fadilat ayat kursi ni kan, tapi orang baca Fatihah. Sebab orang tua-tua dulu mengetahui bahawa ya Al-Fatihah itu ialah ibu dia, induk dia. Bila kata ibu ni, maknanya dalam mana-mana tempat pun ibunya lah dulu kan, didulukan. Jadi orang dulu baca Fatihah lah, Al-Fatihah dia kata. Bukan pasal tu, selain daripada fadilat tertentu surah Fatihah ni pun, kira Fatihah ni sempurna. Dia sebagai satu surah yang sempurna. Jadi maknanya tu orang dulu baca, kita pun tanya kenapa sedangkan ada hadis baca ayat kursi kan. Macam itulah kan, ada hadis baca ayat kursi, kenapa ni? Dia tengok kepada priority. Ya, kadang-kadang orang kita tu. Jadi jangan kata orang lama salah. Oh, orang lama ni tak ngaji kitab. Jangan main-main tuan-tuan ya. Tuan Guru Abdullah Sijang tu bukan kecil-kecil anak tu. Bukan lagi, kalau apa yang saya tahu ni, rasa saya banyak lagi yang saya tak tahu daripada apa yang saya tahu. Berbanding dengan apa yang dia tahu, lebih banyak daripada apa yang saya tahu. Jadi kita rendah diri. Ya, jadi kita rendah diri tuan-tuan. Maknanya tengok orang lama-lama, takkan dia tak tahu kan? Jadi dia tahu. Tapi kadang-kadang itulah kata tadi, dia ikut kepada susunan, priority itu ya, susunan itu disusun ya, disusun Fatihah dulu, nanti baru ya surah-surah yang lain ya, akhirnya ditutup dengan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Macam itulah kan. Jadi biasanya macam tu kan, biasanya macam tu. Jadi terpulanglah. Jadi apabila datang ayat Quran, maka tuan-tuan kena faham, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu. Apabila kamu masuk ke dalam rumah, kamu kena bagi salam. Dan minggu yang lalu kita dah melihat beberapa jenis, beberapa hadis ya, iaitu kita nak lihat satu doa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Banyak orang tanya, ustaz, bila sampai rumah kita nak bagi salam dulu ke baca doa dulu? Okey, di sini saya menjawab pada kuliah pada kali ini tuan-tuan ya. Yang pertama, dia adab dia macam ni. Bila kita nampak rumah tuan-tuan, kita syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Nampak saja tempat maulaj ataupun tempat destinasi. Maulaj ini ialah destinasi. Dia bukan saja rumah, dia destinasi. Ya, cepat. Apa kena ustaz sebut maulaj? Okey. Minggu yang lalu kita ada sebut satu hadis. Idza walajar rajulu baitahu. Idza walaja. Saya tanya pada tuan-tuan semua, di mana tuan-tuan ada dengar perkataan walaja ni? Maka saya bawa satu contoh, iaitu dalam surah Imran. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Iaitu maksud dia tulijul laila fin nahar. Ya, yulijul laila fin nahar. Maknanya Allah masukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Maknanya macam tu tuan-tuan kan. Maknanya dia telan menelan antara satu sama lain. Jadi maknanya idza walaja ni tuan-tuan pernah dengar, tapi tuan-tuan mungkin kurang sedar yang tuan-tuan sudah membacanya, iaitu walaja itu ialah masuk. Idza walajar rajulu, bila masuk seseorang itu baitahu, ke dalam rumahnya. Ke dalam rumahnya, falyaqul, maka hendaklah dia menyebut ataupun hendaklah dia membaca zikir. Ini saya nak bagi tahu kan. Jadi jawapan yang tadi ni, saya kata tadi mana nak baca dulu. Sebenarnya bila kita nampak saja tempat destinasi yang kita dah tuju, sama ada rumah kita ke, masjid ke, Masjidil Haram ke, Kaabah ke, Madinah ke, yang kita dah niatkan berjumpa dengan tempat itu, bila nampak saja bangunan dia, itu yang bila tuan-tuan pergi Mekah tu kan, mutawif selalu sebut, kalau tuan-tuan ya, bapak-bapak semua, ibu-ibu, kalau nampak nanti kota Mekah, bangunan-bangunan di sana, dibaca dulu doanya, kan? Dibaca dulu. Inilah dia punya kaedah dia, adab. Bila kita nampak saja sesuatu, ya, sama ada kampung kita perluaskan, bukan saja di Mekah. Maknanya di balik daripada Mekah tu dah tunjuk satu contoh yang baik.
Tuan-tuan nampak yang Malaysia, tuan-tuan kan daripada tingkap kapal terbang tu, intai dah nampak tuan-tuan tu. Dah berdoa dah. Dah berdoa dah tuan-tuan kan. Macam tu juga dalam konteks di kampung kita pun macam tu. Kita nak pergi masjid, kita dah nampak bangunan masjid tu, dah nampak dia punya menara tu, dah nampak pagar dia tu, maka afdal di sana kita mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, segala puji pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Pujilah pada Allah. Seronok kita dapat sampai ke destinasi kita yang kita niatkan tu. Jadi apa saja tempatlah, bukan masjid saja. Tuan-tuan nak pergi rawatan, tuan-tuan nak pergi hospital, tuan-tuan nak pergi mana, bila nampak saja bangunan hospital itu tuan-tuan pandang, maka tuan-tuan berdoa kepada Allah, alhamdulillah, ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu taala. Naik kereta tuan-tuan, minyak nak habis, nampak stesen minyak, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan minyak dah habis, cari-cari stesen minyak tak jumpa tuan-tuan, dengar khabar ada tapi tak jumpa-jumpa pun masalah juga. Jangan buat main tuan-tuan. Saya dulu pernah pergi Pahang, Jalan Keratung tu kan, malam-malam saya memandu pukul 11 malam, 11.30 malam. Ya, dah tahu dah dekat dengan tu Hefelda apa tu nama tu kan. Ada stesen minyak Petronas kan, lepas Jempol tu. Kan, lepas Jempol tu kan ada tu. Kan, bandar-bandar baru Jempol tu kan ada stesen minyak Petronas. Dia cari-cari. Saya rasa bukan 1 kat 2 jam lah memandu tak jumpa stesen minyak. Aku kata biar betul. Bukan siang aku juga tahu tempat ni kan ada stesen minyak. Tak jumpa tuan-tuan. Kita pun baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah dulu, baca ayat kursi. Lepas habis ayat kursi, betul-betul jumpa stesen minyak. Yang main tuan-tuan kan. Itu maknanya kita jangan kata, oh cakap besar ini jumpa ni. Orang pergi hospital macam tu juga. Saya sakit dada, jantung. Tiba-tiba ambulans datang. Kita rasa selamat dah duduk dalam ambulans tuan-tuan. Mesti sampai punya lah dengan Nino ni. Mesti orang bagi laluan. Jangan cari pasal tuan-tuan berapa banyak ambulans terbalik. Tuan-tuan berapa banyak ambulans terbalik tuan-tuan. Jangan. Nampak ambulans, alhamdulillah tuan-tuan kan. Bila tuan naik ambulans tu tuan-tuan kan, dah nampak aja. Selamat datang ke hospital. Mudah-mudahan anda cepat sihat kan, apa semua contoh-contoh lah. Selalunya kat hospital ni kena ada doa. Biasanya kalau dekat Arab, kat hospital dia ada doa. Masuk hospital dia tu, dia suruh doa. Kita ni tak ada budaya tu. Kita belum sampai. Kita punya kapal terbang pun tak baca doa. Pilot kita pun tak baca doa tuan-tuan kan. Jadi orang Arab ni walaupun tuan-tuan tengok dia macam tu, tetapi dia baca. Doa dia memang baca. Pengalaman saya lah, dia memang baca. Tuan-tuan naik lah, walaupun flight tu pergi Las Vegas, pergi Hollywood, dia tetap baca. Dia tetap baca. Pada dia, walaupun niat kita nak pergi tempat maksiat, tapi dalam perjalanan Allah boleh ubah hati kita. Allah boleh ubah hati kita tuan-tuan. Itu kita tak boleh nafikan. Kita tak boleh nafikan. Ini kuasa Allah. Tengah-tengah tuan-tuan pergi tu, ibu di rumah doakan, ayah di rumah doakan, tiba-tiba hatinya tergerak. Kan? Dia boleh jadi dia patah balik. Boleh jadi dia macam-macam kan. Kita tak tahu tuan-tuan. Ya, kita tak tahu. Sebab itu kata orang tu, jangan kita pandang rendah kepada golongan macam ni. Jadi amal kita amalkan, iaitu setiap kali nampak sesuatu tempat yang kita tuju, destinasinya, afdallah kita mengucapkan alhamdulillah. Walaupun pendek, alhamdulillah tuan-tuan kan. Alhamdulillah, kalau boleh banyak sebut, lagi baiklah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Macam tu, macam mikot lah. Dia macam tu lah tuan-tuan kan. Kita buat macam tu. Kita belajar buat macam tu tuan-tuan. Satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Allah gembira melihat kita macam tu. Suka Allah Ta'ala melihat kita macam tu tuan-tuan. Kemudian yang keduanya ialah bila kita sampai ke destinasi itu, nak masuk ke dalam tempat itu, itu namanya maulaj. Tadi kata tadi maulaj dia ni. Nanti kita tengok bacaan doa dia. Okey. Nabi SAW kata, bila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya, hendaklah dia baca Allahumma inni as'aluka. Tu boleh ingat kan? Tu boleh ingat dalam kepala ni. Allahumma inni as'aluka. Saya ulang berkali-kali, saya takkan bosan ulang. As'aluka tu aku mohon kepadamu. Sesuatu benda yang kita nak, kita mohon. Tu maknanya kita sebut as'aluka. Kalau kita minta jauh, a'udzubika. Tu dia. Minta benda tu didekatkan dengan kita, ataupun kita dapat benda tu, as'aluka. Minta dijauhkan, kita sebut a'udzubika. Tu dia dalam bahasa Arab ya.
Jadi Allahumma inni as'aluka tu benda biasa, ya. Khairal maulaji, ya, khairal al-maulaji. Tu apa tu ustaz benda tu? Tadi yang kita sebut tadilah, ya. Tadi kita sebut tadi iaitu walaja. Ni khairal maulaji. Khaira tu apa? Maulaji tu apa? Tempat masuk yang baik. Khairal maulaji, tempat masuk yang baik. Ya Allah Tuhanku, aku mohon kebaikan tempat masuk ni. Kebaikan tempat masuk ni. Contohnya hospital, tempat orang merawat orang sakit. Tapi kadang-kadang orang masuk hospital lebih sakit, dan berapa banyak orang yang masuk hospital tak selamat. Jadi kita minta kebaikan, kebaikan daripada matlamat ditubuhkan bangunan tu tadi untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Maka kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kebaikan tempat masuk ni. Kan, kebaikan tempat masuk ni. Maknanya minta dia, minta kepada Allah SWT. Mudah je tuan-tuan, saya sedaya upaya memudahkan tuan-tuan, ya. Walaupun tak dapat pahala, tuan-tuan tengok tulisan ni pun jadilah. Ya, kita dah umur macam ni tuan-tuan, ya, bebal, cakap kan, babal kan. Dulu saya pergi dekat orang Jawa, dekat apa nama dekat apa tu, Bagan Terap, marah dia, kata babal. Wah, saya kata babal ni rupanya kita kata orang Melayu panggil babal kan, dia babal. Jadi macam itulah, susah masuk, susah dapat, tuan-tuan kan, benda-benda macam ni. Khairal maulaji, ya Allah Tuhanku, aku mohon kebaikan tempat masuk ni. Ya, aku masuk tempat ni, stesen minyak, kita mohon kebaikan dapat masuk stesen minyak ni, ya. Kebaikan dia tuan-tuan kan. Sekolah, kebaikan di sekolah. Ya, bila anak-anak kita pergi sekolah, kita kata, wahai anakku, nampak bangunan sekolah, alhamdulillah, masuk saja sekolah, pagar sekolah, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji. Ya Allah, aku dapatkan kebaikan tempat ni. Ya, kebaikan tempat ni tuan-tuan. Masuk disko jangan bacalah, sebab dah tentu-tentu disko bukan tempat baik. Dah tentu-tentu disko bukan tempat baik, tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan kata tempat baik? Kalau tuan-tuan kata aku masuk disko ni tempat ibadat padaku, itu tak tahulah kan. Tapi dah tentu-tentu bukan kan. Jadi kita baca pada tempat yang baik, yang kita tahu mendatangkan manfaat kepada diri kita. Okey, tu khairal maulaji. Okey, tandas tempat baik tak? Tu cepu emas tu, tandas tempat baik tak? Baik. Eloklah tu, membuang kalau merata kan buangnya. Kita lempar dia anak besok tuan-tuan kan, mengata-kata pula buangnya, jangan buat main kan. Jadi elok, sebenarnya baik, tempat tu tempat baik. Tinggal lagi di situ biasanya diduduki, digemari oleh golongan-golongan yang sebangsa-bangsa macam tu, bangsa-bangsa bersatu tu tadi, kan, PBB tu tadi dia suka duduk situ kan. Tuan-tuan faham sendirilah. Jadi kita doa minta kebaikan, ya, daripada tu. Okey, khairal maulaji. Sekarang pula rumah sekarang semuanya tandasnya kongsi dengan bilik air sekali. Mana ada tandas asing. Dulu ya bilik airnya luar rumah kan. Sekarang lepas tu dah moden sikit, dalam rumah tapi asing-asing dindingnya. Sekarang sekali. Itulah tempat ambil wuduk, itulah tempat buang, itulah segala-galanya kat situ. Kan, segala-galanya kat situ tuan-tuan. Sekarang cabaran kita lagi besar. Sebab tu kalau orang yang buat pemaju, yang buat kerja-kerja ni, depa ni orang Islam, faham tentang ibadah, mereka akan asingkan juga. Dia pasti. Sebab tu penting pemaju ni, orang Islam ni jadi pemaju. Sebab tu penting orang Islam ni jadi pelukis plan. Perlu ada architecture, perlu ada ni supaya dia tahu. Dia tahu tak boleh rumah orang Islam sekurang-kurangnya mesti ada 3 bilik. Mesti ada, mau tak mau jadi 2 bilik. Ya, kita nak jimat tak boleh, dari segi hukum tak boleh. Anak perempuan, anak lelaki mesti pisah. Ibu bapa dia
bawa ada akal. Bilik air dengan ni mesti pisah. Mana dia angkat wuduk nanti. Kalau meninggal mana nak dicucikan orang tua tu. Betul juga tu, baru dia fikir. Kan? Takkan nak cuci dalam jamban, betul tak? Tuan-tuan, rumah flat tuan-tuan meninggal, mana nak cuci tu? Bila pakai kren, bawa naik turun kan, tuan-tuan. Macam mana? Akhirnya adalah satu van, boleh mandikan orang dalam van tu. Kan? Sebab apa? Keadaan macam ni lah. Penting pemaju tu dia tahu benda-benda tu. Tu dia. Khairul maulaji, ya. Ingat dalam kepala, khairul maulaji. Kemudian wa khairul makhraji. Makhraj ni apa? Kan kita sebut tajwid dalam tajwid kan belajar. Makhraj huruf. Kharaja tu apa? Keluar. Kharaja keluar. Makhraj tempat keluar. Ya, bila sebut tempat masuk mesti ada tempat keluar. Ya Allah Tuhanku, aku mohon kebaikan tempat masuk ini dan kebaikan tempat keluar. Wa khairul makhraji. Tu. Ya, jadi kalau kata nak masuk saja tadi tu, baca yang khairul maulaji saja pun tak apa. Kalau tuan-tuan nak sekaligus, boleh. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Dua. Ya, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Ada dua, dapat. Kan? Kemudian Bismillahi. Sebelum ni kita ada belajar sekejap kan. Bismillah, ada yang baca la haula wala quwata illa billah. Itu semua boleh baca. Ya, cuma dalam kitab ini Nabi ajar, ya, Nabi kata apa? Bacalah bismillahi walajna, bismillahi kharajna. Ya, walajna tadi sama. Ya, walajna, ya, sama. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna. Kharajna. Okey, tu dia. Saya gunakan tu. Yang pertama walajna, yang bawahnya kharajna. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna. Dengan nama Allah aku masuk, dengan nama Allah aku keluar. Nampak? Ni ayat ni dahsyat ni tuan, macam panglima perang ni. Macam mentera tuan-tuan, jangan main. Rupanya orang Islam ni, Rasulullah dah ajar. Yang kita ni mambang hijau, ya, mambang kuning, mambang hijau, mambang biru, kan? Kan, berdampinglah denganku wahai si mambang, kan? Itu maknanya itu diterjemahkan, kan? Mungkin dia maksudkan bismillahi kharajna, bismillah, mungkin bismillah yang hijau, bismillah yang biru, mungkin macam tu dia maksudkan tu, kan? Tapi dia orang lama dia tak tahu, kan? Dia tak ada nak sebut-sebut tu sebab anak cucu nak mudah, kan? Kadang-kadang macam tu, kadang-kadang bahasanya lebih kurang sama. Ya, bismillahi walajna, bismillahi kharajna. Kemudian ya, wa 'alallahi rabbina tawakkalna, ataupun sambunglah hasbunallah wa ni'mal wakil wala. Itu terpulang pada tuan-tuan. Doa sesuatu benda, kan? Doa. Ya, rabbana tawakkalna, rabbina tawakkalna, itu boleh. Ya, sambung belakang tu. Bismillahi kharajna, bismillahi, ya, bismillahi walajna, bismillahi kharajna. Kemudian wa 'alallahi rabbina tawakkalna, ataupun bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalimah tu kuat tu. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil la haula wala quwata illa billah, tu hak kalimah tu kuat. Tuan guru kita dulu dia ngamal tu, dia suruh kita amal-amal ni. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil 70 kali sehari. Tu. Kan, kemudian tu, ya, apa, la haula wala quwata illa billah 100 kali. Dia tak bagi tahu sebabnya. Sebab bila dia bagi tahu anak cucu sebabnya, nanti anak cucu terbabas. Anak cucu ni dia kejar sebab. Dia tak ada keikhlasan lagi. Faham tak? Dia kejar sebab, dia tak ada keikhlasan lagi dah. Jadi itu sebablah banyak guru-guru kita dia diamkan khasiat dia punya benda tu, dia diamkan.
Sebab dia tak nak kita terbabas. Dia tak nak kita terbabas, tuan-tuan. Ya, jadi itulah tujuannya. Macam orang sembahyang duha lah. Kalau kau nak kaya, ya sembahyang duha, dia katanya. Sebenarnya tuan-tuan, sembahyang duha bukan untuk kaya. Ya, sembahyang duha tu bukan untuk kaya. Kita sembahyang duha cari keredaan Allah, Allah bagi kita kaya. Allah bagi kita senang, Allah bagi kita sehat. Tapi sebab kita dah lain niatnya, sembahyang untuk kaya. Jadilah sembahyang duha tu sembahyang orang kaya. Sembahyang untuk kaya. Dia tak jadi lagi. Tak jadi lagi, tuan-tuan, sebab fokus dia dah lari. Fokus dia dah lari. Contohnya orang ru'yah lah. Asalkan ru'yah je, datang ustaz nak pergi, memang ustaz tengok kan. Ustaz datang rumah, tuan-tuan, fikir je malang. Kalau ustaz datang sah ni, ada hantu, ada sako ni, tak habis-habis kepala hantu, sako je malang, hantu rayuk, itulah kepala ni. Tak adalah fikir doa ni untuk menyembuhkan, merawat diri dia, hati dia, mental dia, tekanan dia, stres dia. Tak adalah fikir yang elok. Manjang hantu yo. Itu boleh tu. Asal golap hantu, asal lampu terpadam hantu. Semua hantu, tuan-tuan. Itu masalah tu. Macam mana nak buat tu? Ada orang tu, dia komplain, Ustaz, saya suka ikut majlis zikir, Ustaz. Tapi saya zikir orang tu saya tak boleh baca, Pak. Tak faham, Ustaz. Bukan tak faham macam mana, tak boleh ikut. Dia dah biasa tak apa dia. Yang mana tu ada baca selawat panjang-panjang tu, Ustaz. Selawat apa tu? Selawat azimiyah ke? Ada dengar bunyi azim-azim tu, Ustaz. Okey. Macam tu tuan tulis lah. Dia ada bagi surat, Ustaz. Dia ada bagi kertas-kertas tu untuk kita baca sama-sama. Tapi masalahnya, masalah apa? Time nak baca tu lampu dipadam kata. Yo juga betul, tuan-tuan, tak ikhlas betul buat kerja. Betul lah kata masjid mana tu, adalah dia sebut kan. Khabar tu, sah betul tak ikhlas. Tu saya kata memang tak ikhlas tu. Imam itu memang, saya dah bagi dulu lah. Kalau rasa nak tutup lampu, jangan bagi kotes tu. Ini dah bagi kotes, lepas tu time nak baca dia tutup lampu. Apa nampak dia lah. Bukan handa kita nak uji ilmu kita. Kau dalam golap boleh baca, sah betul tu kata. Maknanya betul juga tu, tuan-tuan. Ya, zikir jangan tak semestinya dalam golap. Berzikir boleh zikir dalam torang. Tapi masalahnya bila dalam torang sekarang, tuan-tuan, asyik menengok orang berzikir pula. Orang zikir kusyuk sikit, tengok pandang, yo kau tu. Kan? Tadi kat luar nampak nak nyembang, kau main kencang lagi. Ni zikir dah macam ulama pula. Dah pun semua banyak. Tu hati kita ni suka mengatur, faham tak? Kan orang tu fana sikit, tuan-tuan, dia dah naik syekh kan. Ada semua kan. Ya ilaha illallah. Tuan-tuan tengok, tengok. Oi, dahsyat ni. Tuan-tuan, tu sekarang pula ada rakaman, tuan-tuan. Rakam pula lagi kan, post. Kau tengok ni, aku tu kampung tuan. Zikir ni, dia makan duit rasuah lah ni, kau faham? Contohlah, orang tengok, orang sekarang jahat, tuan-tuan. Jangan buat main kan. Sebab tu tuan-tuan guru dulu dia tutup. Tutup tu supaya kita ni jangan tengok apa-apa dah. Jangan tengok apa-apa, jangan tengok orang, tengok diri sendiri. Bayangkan tu lubang kubur kamu. Golap ni, bayangkan tu. Biar datang fikir apa nak jadi ni dalam golap ni. Apa nak fikir ni? Macam tu baru dah zikir betul-betul tak? Ini tak ada, tuan-tuan kan. Semua asal golap hantu, asal golap tu. Tu tak boleh macam tu. Kan? Tu kepala kita ni sebenarnya kena berubah jugalah. Kan? Kepala tu, tuan-tuan kan. Asal merawat aja, tuan-tuan. Mula deh. Ni sah tu kena sako ni. Tu kena ni lah ni. Kena santau ni. Tak ada. Kan? Yang kita nak berehat-rehat pun, kita baca terapi Quran pun apa salah berehat-rehat. Kan? Sebab badan kita kan 70% air. Kita baca ayat-ayat Quran tu kena dengan air ni, dia punya gelombang dia lain, tuan-tuan kan. Dia punya tu bau ilmu senang masuk, ibadat pun khusyuk dan sebagainya. Kita jangan main-main tu. Kan? Kita jangan main-main, tuan-tuan. Kita tengok di Mekah, tuan-tuan, bawah Mekah tu semua air tu. Air Zam-Zam tu semua, tuan-tuan kan. Semua tu. Tuan-tuan kata sejuk Mekah ni kan. Memang apa nak buat tu. Jadi bayangkan tu. Sebab tu saya kata tadi, kita jangan mentaliti ni nak kena ubah. Kan? Mentaliti tu nak kena ubah, tuan-tuan. Ya, bila lah air ni penuh balik, dia baru minum tadi kan. Ada tuang tadi. Tak sedar pula tu ada ilmu tu kan. Gurau. Okey, tu dia baca dia kan. Jadi
Maknanya Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna. Wah, tambahlah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ataupun tawakkallah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tentang tawakal ni nanti bab cerita lain. Sebab ada orang kita ni salah faham. Dia kata tawakal ni tak payah berubat. Itu salah juga. Ya, tawakal tu bukan macam tu. Tawakal ni maksudnya usaha dengan jalan-jalan yang diridai oleh Allah. Itu maksudnya tawakal. Kan? Usaha dengan jalan-jalan yang Allah redha. Ya, kepada kita tuan-tuan, bukan duduk baring tuan-tuan tu kojo sampai kat kita tak dapat kan. Tak apalah, yang penting dia bangun tahajud tengah malam 2-3 pagi minta pada Allah, siang tidur tak apa kan. Saya minta kojo kan, itu tak boleh tuan-tuan kan. Itu tak boleh macam tu, itu salah faham ya, itu salah faham. Okey, jadi insya-Allah boleh diamalkan. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Ada apa soalan? Cikgu, yang buat tak faham yuk. Okey cikgu, dia apa dia? Ya. Tertanya-tanya lah ni, kenapa kuliah subuh tak ada, kuliah maghrib pula ada. Kan, tu PKP lah ni. Saya pun nak tanya cikgu juga kenapa jadi macam ni. Saya pun tak tahu pasal apa. Tapi mungkinlah ada pertimbangan ataupun kewajaran pihak-pihak berkenaan. Sebab memang kuliah maghrib ni pun asalnya pun tak boleh juga sebenarnya. Tapi banyak guru-guru agama sendiri kan, dia melahirkan pendapat-pendapat dan sebagainya, akhirnya dapat kuliah maghrib ni. Sebab tu tempat lain tak dapat. Negeri Sembilan ni antara negeri yang bagilah sebab dapat kan. Jadi guru agama pun desaklah supaya kita apa kan. Cuma guru agama ni biasanya yang mengajar kuliah subuh ni sikit. Jarang kadang dia bila kata kadang-kadang jarang-jarang tu suara dia orang ni tak berbunyi kan. Yang banyak ni maghrib kan. Banyak tu maghrib ni. Jadi bila maghrib ni banyak, jadi suara dia orang ni cepat didengar, maka terus buat keputusan dan sebagainya. Okey, dia kata boleh lah. Lupa pula yang subuh ni, tapi benda dah diwartakan, benda dah dikeluarkan, tak boleh lah sekejap keluar, kejap tarik, kejap keluar kan, nampaklah kepincangan dan sebagainya. Mungkin benda yang saya fikir juga sebagai ada logik lah kepada asas tu kan. Sebab kuliah subuh ni banyak guru tak nak
Kan sebab dia pun lagi satu Sabtu Ahad aja yang ada dan sebagainya. Tapi macam cikgu cakap tadi tu betul lah. Solat subuh ni pun satu afdal untuk kita, ilmu sedang masuk, kan, berkahnya lebih dan sebagainya. Itu waktu-waktu yang apalah. Tapi tuan-tuan masalah itulah juga kan. Dia punya tu kan, kena pula tak boleh berhimpun, tak boleh makan ke apa semua dan sebagainya kan. Takut penceramah tu meragam yo jelo-jelo sampai pukul 10 kan, macam mana? Kan macam ni dengar je bunyi ni dah sedar dah nak berhenti. Lepas subuh kan tak ada pula bunyinya. Kan bila terlajak pula sampai pukul 11 12 kan pun ada juga yang marah, tapi ni gurau-gurau je lah kan, mungkinlah agak kan. Jadi maksud saya mungkin selepas ni boleh dipertimbangkan lah kan, mungkin depan ni ada orang akan mempertimbangkan benda ni kan, kalau tengok terkawal dan sebagainya. Sebab sebenarnya asalnya PKP ni kuliah subuh, kuliah maghrib pun tak boleh kan. Mungkin ini salah satu kaedah untuk melihat sejaruh mana kepatuhan umat Islam tu dalam berkuliah dan sebagainya. Kalau dalam tempoh PKP dan kuliah maghrib ni dilaksanakan, ternyata tidak ada penularan, tidak ada kluster masjid ataupun surau, saya rasa tak teragak-agak mereka untuk memberi kelulusan supaya kuliah subuh ni dipertimbangkan juga untuk dilaksanakan. Itu daripada saya lah. Okey, jadi itulah yang saya boleh sampaikan bersama dengan tuan-tuan semua. Ampun dan maaf daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.